Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, saya adalah Ustazah Nur Syahira. Saya yang akan menjawab pelajaran Tauhid tahun 5. Okey, pada minggu lepas, kita dah belajar beriman kepada kodok dan kodar. Okey, tak apa. Tapi minggu ni kita tengok lagi sekali. Okey, saya nak ingatkan lagi sekali lah. Okey, sebab minggu lepas kita dah belajar pengertian kodok. Okey, tak apa. Hari ni kita akan masuk kepada kodar. Tapi kita kena ingat lagi sekali lah kodok tu apa. Okey, kodok ni pengertian dia adalah kodok ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, maksudnya apa? Maksudnya setiap perkara yang Allah tentukan tu daripada kita kecil, daripada dalam perut mak kita lagi. Okey, setiap apa yang kita lalui tu, okey, semuanya telah ditentukan dan telah ditetapkan oleh Allah. Okey, macam saya cakap minggu lepas, kodok ni dia bersifat umum. Kenapa saya kata bersifat umum? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Berlaku kematian. Kenapa berlaku kematian? Okey, setiap orang tahu perkataan kematian. Tapi kita tahu tak macam mana seseorang tu boleh mati? Okey, kita tengok. Kalau kita nak tahu, kita kena tengok kodar dia apa. Kalau kodok dia berlaku kematian, kodarnya adalah pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, ini adalah kodar untuk kodok tadi tu. Okey, kalau kodok tadi adalah berlakunya kematian, kodarnya adalah pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, saya boleh bagi contoh lain. Contoh selain daripada dia meninggal dunia kerana sakit, boleh jadi juga seseorang itu meninggal dunia kerana kebakaran, seseorang itu meninggal dunia kerana jatuh dari bangunan tinggi, macam-macam. Okey, ini adalah contoh kodok dan kodar untuk yang pertama. Okey, kita tengok balik muka surat tadi. Okey, contoh kodok yang kedua adalah memperoleh kekayaan. Kekayaan ni pun perkataan ni umum. Semua orang tahu kekayaan. Tapi tahu tak macam mana kekayaan seseorang tu boleh terjadi? Okey, kita tengok juga kodar. Okey, kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Okey, kenapa dia kaya? Dia kaya sebab dia berniaga dalam keadaan yang jujur. Okey, selain daripada contoh ni, saya bagi contoh lain. Ada juga seseorang tu kaya kerana apa? Okey, kerana dia mewarisi harta kekayaan daripada keluarga dia. Okey, ada juga sebab lain. Contohnya apa? Contohnya dia rajin berusaha dan sekarang dia hidup dalam apa? Bila seseorang tu rajin berusaha, dia hidup dalam apa? Bila kita usaha, kita nak sesuatu yang kita inginkan sesuatu, kita akan dapatlah kejayaan lah. Hidup dalam kejayaan. Bila berjaya, berjaya dari segi apa? Dari segi kewangan ke? Macam-macam. Okey, kita tengok balik. Berlakunya kesusahan. Contoh kodok yang ketiga. Okey, contoh kodok yang ketiga apa dia? Kesusahan, iaitu apa? Berlaku kesusahan. Kita tengok pula kodar dia apa. Okey, kodar dia adalah disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Okey, dia malas bekerja. Apa yang jadi dekat dia? Hidup dalam keadaan susah. Okey, selain daripada tu, saya bagi contoh. Disebabkan seseorang itu suka menangguh-nangguhkan pekerjaan. Apa yang jadi dekat dia? Hidup dalam kesusahan. Yelah, susahlah bila dia suka menangguh-nangguh pekerjaan dia. Okey, ini contoh kodok dan kodar untuk yang ketiga. Kita tengok pula contoh kodok yang keempat tadi apa? Berlakunya jodoh pertemuan. Okey, berlaku jodoh pertemuan. Macam mana seseorang tu boleh berlaku jodoh pertemuan? Bila dia bertemu jodoh? Okey, kita tengok kepada kodar dia. Okey, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Ini adalah kodar untuk kodoknya tadi. Okey, selain daripada pasangan bertemu jodoh pada usia muda, ada juga pasangan yang bertemu jodoh pada usia lanjut usia ada, pertengahan usia ada. Macam saya cakap minggu lepas lah. Okey, boleh faham ya?
kodok dan qadar. Okey, kodok tadi apa? Kodok tadi ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, kehendak Allah lah. Maksudnya apa? Setiap manusia akan melalui perkara-perkara yang dia dah sebut tadilah. Contohnya apa? Berlaku kematian, memperoleh kekayaan, berlaku kesusahan, berlakunya jodoh, pertemuan. Itu untuk qada. Okey, kalau untuk qadar ialah apa? Okey, qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Okey, boleh faham qadar ni apa? Dia lebih kepada takdir lah. Takdir seseorang tu. Perjalanan hidup seseorang tu macam mana apa semua. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kita akan tengok muka surat yang baru. Tapi sebelum tu, saya nak tanya awak ni, ingat tak rukun iman ada berapa? Sebab kita sekarang tengah belajar rukun iman yang ke-6. Betul tak? Okey, kita tengok. Okey, rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Yang kedua, yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam ni lah yang kita tengah belajar sekarang, dan pada hari inilah kita belajar qada dan qadar. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Hukum beriman kepada qada dan qadar. Okey, apa hukum dia? Apa hukum beriman kepada qada dan qadar? Okey, hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib. Apa dia? Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib. Kerana apa? Okey, kerana ia termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Maksudnya kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kalau boleh faham, cakap Alhamdulillah. Okey, kita tengok. Yang seterusnya adalah dalil beriman kepada qada dan qadar. Okey, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Okey, boleh faham Okey, ini adalah ayat 49 daripada surah Al-Qamar. Okey. Apa saya cakap tadi? Hukum beriman kepada qada dan qadar apa dia? Hukumnya adalah wajib. Kena ingat tu, jangan lupa. Okey. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey. Tadi kita dah tengok hukum beriman, kita dah tengok dalil beriman kepada qada dan qadar. Dan kalau boleh saya nak awak ingat dan awak hafal lah dalil tu, ayat yang pendek tadi tu. Hafal dengan maksud dia ya. Okey. Cuba tengok Allah memerintahkan kita agar meminta pertolongan kepadanya dengan cara bersabar dan menunaikan solat. Okey, boleh faham maksud dia? Okey, maksud dia kat sini, setiap apa yang kita mohon, setiap apa yang kita nak, bila kita nakkan sesuatu, kita kena meminta dan memohon kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara macam mana? Melalui solat lah antaranya. Okey. Solat, berdoa semua. Okey. Bila kita nakkan sesuatu, kita akan bersungguh-sungguh nak dapatkan dia. Betul tak? Kan? Okey, dan cuba tengok, amalkan tu dekat situ. Sentiasa menanamkan sifat sabar dan reda atas segala ketentuan yang berlaku. Kena tengok balik pada diri sendiri. Apa yang jadi pada diri kita, setiap sesuatu yang berlaku tu, kita kena reda. Walaupun hati kita berat untuk terima sesuatu keadaan, tapi macam mana pun kita kena reda. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, Alhamdulillah. Sampai sini sahaja untuk kita punya pelajaran Tauhid hari ini. InsyaAllah masa akan datang, kita akan masuk tajuk yang berikutnya, tajuk yang seterusnya. Okey, tujuan saya buat video
rakaman suara pada hari ini adalah supaya sesiapa yang tak dapat nak join Google Meet untuk pelajaran Tauhid, awak boleh dengar video rakaman suara saya inilah pada hari ini. Okey, ini saja untuk kelas Tauhid kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.